Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu. Hari ini kita masih lagi berada di bawah tema yang pertama, iaitu keluarga bahagia. Okay, kita akan belajar dalam unit yang kedua, iaitu satu keluarga, dua budaya. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah rahsia kebahagiaan. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu 2.3, membaca kuat, pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Manakala standard pembelajaran kita 2.3.1, membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pengajaran, murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis dengan betul. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid dapat membaca teks berdasarkan perenggan yang mengandungi jenis ayat dan ragam ayat dengan mekanis secara individu. Baiklah murid-murid, jom kita belajar bahasa Melayu, kemahiran membaca. Okey, jadi cikgu harap bersama-sama dengan kamu ada buku teks dan buka buku teks tersebut muka surat 8. Okey, ini adalah paparan yang terdapat dalam buku teks muka surat 8. Okey, aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah membaca dan memahami teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Okey, memandangkan kita masih lagi belajar secara PDPR, jadi cikgu akan baca petikan teks tersebut dan cikgu harap kamu ikut dan sertai cikgu untuk bacaan petikan teks di rumah kamu. Rahsia kebahagiaan. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak meregangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Saya berasa amat bertuah hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya. Banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Okey, itu adalah rahsia kebahagiaan keluarga Ruben, di mana keluarga Ruben mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walaupun mereka dari budaya yang berlainan, tetapi tidak mendatangkan masalah kepada mereka dan mereka hidup bahagia, dilimpahi dengan kasih sayang. Okey, sikap saling hormat antara satu sama lain
walaupun berada dalam berlainan agama merupakan kunci kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Ruben. Mereka saling bertoleransi antara satu sama lain. Okey, bab seperti kata pepatah yang terdapat dalam buku teks. Okey, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Okey, itu adalah pepatah yang terdapat dalam buku teks. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Okey, maksud pepatah bukit sama didaki, lurah sama dituruni ialah mengharungi susah senang bersama-sama. Seperti yang kita lihat, keluarga Ruben mengharungi susah senang bersama-sama. Okey, kita pergi pula kepada aktiviti yang kedua. Okey, di sini cikgu ingin terangkan jenis ayat dan ragam ayat. Okey, jenis ayat yang pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal. Okey, ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan menggunakan kata tanya dan juga tanda tanya. Okey, masih ingat lagi kah kata tanya? Okey, kata tanya must be d. Okey, cikgu ulang. Must be d. M untuk mengapa, A untuk apa, S untuk siapa, B untuk bagaimana, B untuk berapa, B untuk bila dan D untuk di mana. Cikgu ringkaskan jadi must be d. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat kata tanya must be d. Okey, kita pergi kepada jenis ayat yang ketiga. Ayat perintah. Okey, ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Sebagai contoh, ayat perintah silaan, larangan, suruhan dan permintaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat seruan. Okey, ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Okey, sebagai contoh ayat perintah, kata perintah adoi. Wah, ambil, amboi, nah, cis. Okey, itu adalah sebahagian kata perintah. Kamu boleh cari lagi dalam internet ataupun boleh cari dalam buku. Okey, di sini juga cikgu ingin terangkan tentang ayat aktif dan juga ayat pasif. Ayat aktif, ayat yang menekankan objek. Ayat aktif juga ialah ayat yang kata kerja berawalan men. Manakala ayat pasif pula ialah ayat yang menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Okey, ayat aktif dan ayat pasif cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut pada kelas yang akan datang. Okey, seterusnya kita lihat balik paparan teks yang terdapat dalam buku teks. Okey, di sini kita nak cari ragam ayat yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, cikgu dah gariskan untuk ayat penyata. Okey, yang cikgu gariskan dengan warna merah tu adalah untuk ayat penyata. Okey, kita lihat pula ayat tanya. Okey, apakah rahsianya? Menggunakan kata tanya, apakah? Ada satu lagi iaitu bilakah kamu bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Okey, di situ
Tiada kata tanya, tetapi terdapat tanda tanya. Bila terdapat tanda tanya, maka ayat tersebut ialah ayat tanya. Okey, seterusnya ayat seruan. Oh, Ruben rupa-rupanya. Okey, seterusnya kita lihat pula ayat perintah. Jemputlah masuk. Okey, itu adalah ayat perintah. Okey, boleh? Faham? Dapat jumpa? Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti seterusnya ialah latihan pengukuhan. Okey, cikgu nak kamu salin semula ragam ayat yang terdapat dalam petikan teks muka surat 8. Buat dalam buku BM1. Pilih satu sahaja ayat. Sekiranya terdapat banyak ayat, kamu hanya pilih satu sahaja yang kamu rasa kamu boleh tulis dalam buku. Okey, pilih satu ayat sahaja. Contohnya ayat penyata, terdapat banyak ayat penyata dalam petikan, tapi kamu pilih satu sahaja ayat yang kamu nak tulis dalam buku. Okey, baiklah. Faham? Okey, itu adalah latihan pengukuhan. Seterusnya, cikgu nak kamu klik Google Form yang terdapat dan jawab soalan yang terdapat dalam Google Form. Okey, latihan tambahan yang cikgu dah buat dalam Google Form. Cikgu nak kamu klik link yang cikgu bagi dan jawab latihan tersebut. Okey, ataupun kamu boleh scan QR code yang tertera untuk menjawab latihan tambahan. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Okey, satu kata-kata yang ingin cikgu sampaikan, yang cikgu ingin katakan dekat sini ialah anda belajar, anda hebat. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Sekian, terima kasih.